Assalamualaikum. Hari ini pelajaran Akidah Kafah tahun 4 masih di bawah tajuk yang sama iaitu sifat wahdaniyah. Minggu lepas kamu semua telah mengenal apakah maksud sifat wahdaniyah. Dan sifat wahdaniyah ini terdapat dalam 20 rukuk sifat wajib bagi Allah. Untuk hari ini, kamu semua akan belajar mengenai dalil naqli, dalil akli, hukum mempercayai sifat wahdaniyah dan kesan mempercayai sifat wahdaniyah. Pertama sekali kita lihat dalil naqli mengenai sifat wahdaniyah. Dalil ni ialah ayat Al-Quran. Dalil naqli merupakan ayat Al-Quran dari surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dia tiada beranak dan dia pula tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Berdasarkan ayat ini, terbuktilah yang Allah itu Maha Esa. Dalam ni dah disebutkan, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Ahad. Ahad ni bermaksud satu atau tunggal. Jadi bersamaan dengan Esa. Jadi ini ialah dalil naqli untuk sifat wahdaniyah. Seterusnya kita lihat pula dalil akli bagi sifat wahdaniyah. Pertama, Allah Esa dan tunggal. Allah itu bersifat Esa dan tunggal. Sekiranya Allah itu tidak Esa atau tunggal, maka akan pucat kacir alam ini dan menunjukkan Allah itu lemah. Seperti mana yang Maklimah cerita minggu lepas, kalaulah Tuhan tu ada banyak, mesti huru-hara alam ini. Sekejap nak jadi siang, tiba-tiba bertukar malam. Dalam 5 minit malam, bertukar siang balik. Jadi alam ini akan kucar kacir. Tak akan menunjukkan yang Allah itu bersifat lemah. Sedangkan Allah yang mencipta kita. Jadi Allah Maha berkuasa dan Maha agung. Mustahil. Mustahil. Sifat mustahil bagi Allah bersifat banyak. Dalam sifat mustahil bagi Allah tu sifat banyak. Mustahil, takkan terjadi Allah itu bersifat banyak. Sebab Allah tidak diperanakkan dan tidak beranak. Seterusnya, hukum mempercayai sifat wahdaniyah. Mempercayai sifat wahdaniyah adalah wajib. Kena ingat, mempercayai sifat wahdaniyah ni adalah wajib. Sebab tu sifat wahdaniyah ni berada di dalam 20 sifat wajib bagi Allah. Masih ingat kan 20 sifat wajib bagi Allah? Kalau tak ingat, boleh tengok semula dalam YouTube, cari 20 sifat wajib bagi Allah dan sama-sama hafal. Okey, wajib bagi Allah itu bersifat Esa atau tunggal. Wajib bagi Allah, sebab sifat wajib bagi Allah bersifat Esa atau tunggal. Allah tidak diperanakkan atau mempunyai anak. Allah ni dia tak diperanakkan, maksudnya dia tidak dilahirkan atau tidak melahirkan anak. Sebab Allah ni bersifat tunggal.
Okey, bila kita mempercayai sifat wahdaniyah, ada akan meninggalkan kesan dalam diri kita. Pertama, kita akan memiliki keteguhan iman. Iman kita teguh bila kita yakin dan percaya sifat-sifat wajib bagi Allah tu, iman kita akan menjadi teguh. Yang kedua, memohon pertolongan hanya kepada Allah sahaja. Bila kita yakin dengan sifat wajib bagi Allah ni, sifat wahdaniyah ni, kita akan yakin Allah tu maha berkuasa. Jadi apa-apa pertolongan kita hanya memohon pertolongan kepada Allah sahaja. Melalui macam mana? Melalui secara berdoa. Okey, kita doa mohon pertolongan hanya kepada Allah. Okey, yang ketiga, berserah diri kepada Allah dalam segala keadaan. Apa-apa keadaan pun kita nak berjaya ke, kita ditimpa ujian ke, kita menyerahkan diri kepada Allah. Kalau kita nak berjaya seperti yang kamu dah belajar pasal qada pada minggu-minggu lepas kan. Bila kita nak berjaya, kita berusaha, kita berikhtiar, kemudian kita bertawakal. Inilah konsep dia. Berserah diri kepada Allah dalam segala keadaan. Tak kiralah keadaan tengah sedih ke, keadaan ditimpa musibah ke. Kita serah diri hanya kepada Allah dan tidak menyalahkan Allah. Yang keempat, bila kita mempercayai sifat wahdaniyah ni, mempercayai sifat wajib bagi Allah ni, kita akan mendapat kemanisan iman ataupun dalam bahasa Arab kita panggil halawatul iman. Bila kita dapat kemanisan iman, hidup kita pun akan sentiasa tenang, sentiasa dimudahkan urusan. Okey, jelas? Okey, bila dah faham mengenai dalil nakli, dalil akli, hukum, kesan, kamu perlu membuat latihan buku aktiviti akidah kafah. Muka surat 15. Semua buka muka surat 15 dan buat aktiviti ini. Apa arahannya? Isi tempat kosong dengan perkataan yang disediakan. Okey, yang atas ni pilihan jawapan. Isi tempat kosong. Okey, kita cuba baca sama-sama. Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat, apa jawapan dia? Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah tentu wujud apa? Pendapat dalam mentadbir alam ini. Kesannya akan apa alam ini? Maka apa tempat kosong bagi Allah itu banyak. Sebagai umat Islam, kita apa tempat kosong percaya Allah itu Esa. Okey, itu saja dari Muallimah. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum.